Kamu nak kenal Khawarij ni macam mana? Mereka ini mempunyai satu ciri, iaitu mereka ini sangat keras, sangat-sangat syadid, sangat-sangat keras terhadap sesama umat Islam. Tak pelik lah kalau Dajjal ni dia pindah atas bukit tu dah ada penginapan untuk dia. Tak pelik lah. Pasal kerajaan Saudi memang terkenal sebagai kerajaan Wahabi, yang mana mereka ini tidak mau mengikut ahli sunnah wal jamaah seperti yang lainnya. Seperti yang lainnya. Nah, depa fatwa depa kerah. Sebab itulah bila kerajaan Saudi ni dapat je Saudi tu, dapat je Mekah Madinah tu, benda pertama yang depa buat, depa hancurkan habis semua peninggalan-peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan depa kata umat Islam dah lama buat syirik. Pasal apa? Pasal duk pi ziarah Nabi punya rumah, duk pi ziarah kubur sahabat apa semua. Depa kata benda tu syirik. Benda tu haram. Benda tu ada yang pi ambil berkat, depa kata ambil berkat pun haram. Ambil berkat, ziarah. Kalau boleh ni, kubur hijau tu dengan kubur Nabi tu pun depa nak hancurkan. Ada pada tahun berapa saya tak ingat, depa nak menghancurkan kubur hijau dan kubur Nabi yang ditutup tu. Nak bagi rata buang. Tapi telah dihalang oleh ramai orang masa tu. Kerajaan-kerajaan lain pun masuk campur, Mesir pun masuk campur. Maka hanya kubur Nabi sahaja yang masih lagi dibiarkan cantik, tertutup elok. Kalau hak lain-lain semua habis kena dihancurkan oleh mereka. Termasuklah rumah Nabi, rumah Sayyidatina Khadijah, peninggalan sahabat-sahabat Nabi, semua kena hancur habis. Depa bagi alasan extension, depa bagi alasan kata nak expand masjid bagi besar dan sebagainya. Tapi yang saya pelik, baru-baru ni saya pergi haji, dan sekarang ni kerajaan Saudi mengeluarkan visa turis, visa pelancong. Dulu visa umrah. Visa umrah hanya boleh Jeddah, Mekah, Madinah. Keluar daripada tu ada checkpoint. Tak boleh lepas checkpoint tu kalau menggunakan visa umrah. Makna kata tak boleh pergi tempat lain dalam Saudi ni. Nak pergi Riyadh tak boleh, nak pergi Tabuk tak boleh, nak pergi Badar tak boleh, nak pergi Taif pun tak boleh kalau menggunakan visa umrah. Dulu kalau nak pergi Taif dia akan ada permit khas. Kena bagi pasport, isi nama apa semua, bagi dekat driver akan bawa permit tu. Lalu kat checkpoint dia bagi pasport dengan kertas, maka boleh jalan naik ke Taif. Sebab visa umrah hanya boleh Mekah, Madinah dan Jeddah saja. Tapi baru-baru ni depa buka visa pelancong. Satu Saudi tu boleh pergi. Selama 90 hari. Maka kita pun ambil visa yang tu boleh pergi satu Saudi ni, tak ada masalah. Baik. Jadi bila dah buka kami pergilah ziarah. Pergi ke Khaybar dan sebagainya. Terkejut kami tengok. Tuan-tuan tahu tak Khaybar ni? Khaybar adalah kota besar orang Yahudi. Kota besar orang Yahudi di zaman Rasulullah. Depa ada istana besar dekat tengah depa atas bukit. Istana besar Khaybar. Di situ adalah perkampungan kota orang-orang Yahudi, penuh dengan rumah-rumah orang Yahudi. Lepas tu kat atas tu ada istana besar, pintu dia besar. Dan kalau tuan-tuan pernah baca pasal perang Khaybar, Nabi SAW dengan para sahabat pergi serang kota tu. Kerana depa ni buat komplot nak bergabung dengan orang-orang kafir yang lain nak menyerang Madinah. Jadi sebelum mereka serang Madinah, Nabi dan sahabat pergi serang mereka dulu. Maka kota Khaybar telah ditawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Peristiwa yang mana Sayyidina Ali cabut dengan sebelah tangan dia saja pintu Khaybar yang berat dia, sampai berpuluh sahabat nak angkat tak boleh. Berpuluh orang sahabat nak angkat pintu tu tak boleh, Sayyidina Ali sebelah tangan. Itu karamah Allah Ta'ala bagi pada dia. Dia wali Allah. Maka tak ada apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk dizahirkan kepada orang-orang yang soleh. Angkat sebelah tangan dia. Itu peperangan Khaybar. Kami pergi Khaybar baru-baru ni. Masuk dekat dalam kawasan Khaybar, dekat dalam dia panggil Old City. Old City of Khaybar. Dia ada New City yang mana macam kita lah, ada rumah-rumah kedai apa semua ni, dengan taman permainan, dengan ada dia punya apa orang kata macam circus, funfair apa semua. Itu yang New City punya. Cantik ya kan, hijau je, ada tugu semua. Masuk dekat kawasan Old City, macam tu lah daripada zaman Nabi 1400 tahun yang lalu. Rumah-rumah Yahudi apa semua tu semua duk ada lagi. Semua duk ada lagi.
Walaupun dah bumbung dah tercabut apa semua, pintu dah tak ada, tingkap pun semua dah tak ada, tapi rumah tu masih duk berdiri penuh. Ada beratus rumah kat situ, rumah-rumah orang Yahudi, dengan dia punya istana dia pun duk tersergam indah lagi. Rumah sahabat Nabi semua kena runtuh bang. Rumah Yahudi semua dia pun simpan. Mai kat situ dia pun fikir betul-betul dajjal depa ni. Nah, sedangkan tanah suci ni tanah kita. Tanah suci ni tanah umat Islam. Kita mai nak belajar sejarah sahabat-sahabat Nabi, nak tengok di mana rumah Nabi, nak tengok di mana rumah Abu Bakar. Dia pun rata habis buang, hak rumah Yahudi dia pun biar. Duk sayang dengan Yahudi sangat, bersifat. Baik, dalam sebuah hadis Nabi bagi tahu, Nabi duk cerita pasal Khawarij ni begini sampai satu tahap Nabi bagi tahu Khawarij ini kilabin nar, anjing-anjing neraka. Oh, kasar sangat tu. Nabi SAW ni terkenal sebagai perkataannya lemah lembut dan sebagainya, tapi Nabi punya marah dekat puak-puak Khawarij ni. Nabi panggil depa ni kilabin nar, anjing-anjing neraka. Maka sahabat pun terkesan dalam hati. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, boleh tak cerita kat kami apa ciri mereka supaya kami tak terikut? Kami nak tahu macam mana kami nak kenal Khawarij ni lagu mana, supaya kami tak terikut-ikut mereka ni. Takut sekali kami mana nak tahu, sebab mereka orang Islam macam kami, semayang macam kami, baca Quran macam kami, bahkan mereka punya semayang tahajud apa semua lebih banyak daripada kami. Sekali kami duk ingat mereka ni orang soleh, kami pun ikut mereka. Jadi macam mana kami nak kenal mereka ni Khawarij?" Nabi bagi satu tips. Kalau kamu nak kenal Khawarij ni macam mana, mereka ini mempunyai satu ciri, iaitu mereka ini sangat keras, sangat-sangat syadid, sangat-sangat keras terhadap sesama umat Islam. Kalau orang Islam ya, dia kerah, bid'ah, syirik lah, inilah, ya Allah, haji dia tolak habis, kerah betul dia dengan orang Islam. Tetapi dengan penyembah berhala, dengan orang-orang kafir, mereka berlemah lembut, muliakan. Tak apa, turis, okey, thank you apa. Tuan-tuan, saya pi ke airport Jeddah, punya kasak mereka ni dengan orang Islam ni. Kadang sekali dia main telefon, orang tengah duduk panjang tu, dia boleh main telefon buat tak tahu. Bila kita tegur dia sekali, dia marah kat kita, dia tutup kaunter, ataupun dia suruh orang tu pergi ke belakang, dia panggil orang lain dulu. Saja nak bagi sakit hati orang tu sebab orang tu tegur dia main telefon. Airport Jeddah ni punya kasak dan sangat-sangat kurang ajar, orang kata, biadab dengan orang Islam. Orang Islam nak main buat haji, nak buat umrah. Berbeza dengan zaman Rasulullah dulu, jemaah haji, jemaah umrah, Abu Bakar, Umar, Osman berdiri dekat sempadan, ahlan wa sahlan, bagi kurma lah, bagi ayak dan sebagainya, menyambut tetamu. Kerana daripada zaman Arab Jahiliah lagi, orang-orang Quraisy Mekah ni terkenal sebagai orang yang sangat melayani tetamu. Diteruskan selepas mereka masuk Islam. Tapi zaman lah kita masuk, mereka duk marah-marah kita apa semua. Saya pergi airport Riyadh. Masa saya balik tu pergi airport Riyadh. Airport Riyadh ni, orang hak nak pergi umrah haji, mana pergi Riyadh? Jauh. Kalau naik kenderaan tu, 1 hari ataupun 1 hari lebih. Kalau nak naik kereta, nak pergi ke Mekah Madinah daripada Riyadh ni. Jadi Riyadh ni adalah depa punya international airport, penuh dengan orang putih yang nak main ziarah di negara Saudi ni. Penuh orang putih. Di airport Riyadh ni, masya-Allah, semua orang baik-baik. Semua orang baik-baik. Macam apa dekat dalam kapal terbang, stewardess semua kan, sopan santun, senyum. Kami jadi malu, Allah, awak Arab ni baik sangat. Duk biasa dilayan kasak di airport Jeddah, airport Madinah apa ni. Tapi dia Riyadh punyalah elok. Oh, ini airport untuk orang kafir, patutlah lemah lembut. Airport di Jeddah tu untuk orang Islam, patutlah dia kasak. Itu ciri yang disebutkan dalam hadis Nabi, ciri Khawarij. Mai tahu orang Islam, depa kasak. Mai tahu orang Islam, depa berlembut. Mai tahu orang Islam, hak ni bid'ah, hak tu bid'ah, hak ni salah, hak ni syirik. Habis rumah-rumah orang Islam, rumah Abu Bakar, rumah Khadijah dihancurkan. Tang rumah Yahudi, tak apalah, biar pilah. Nanti orang Yahudi nak mai ziarah peninggalan nenek moyang mereka. Nak mai tengok kota Khaybar ni, peninggalan sejarah orang-orang Yahudi yang terdahulu. Dijaga elok, siap buat pagar lagi tuan. Buat pagar elok supaya orang tak masuk ceroboh rosakkan rumah-rumah Yahudi ni. Rumah-rumah Yahudi dijaga supaya pelancong-pelancong daripada Israel, sebab lah ni mereka dah buat hubungan dah lah ni, pelancong-pelancong Israel ataupun orang-orang Yahudi daripada Amerika, daripada UK dan sebagainya, bila mereka main Saudi, mereka tak boleh pergi masuk Mekah Madinah. Dan buat apa mereka nak masuk? Sebab tu tempat orang Islam. Mereka akan pergi ke mana? Mereka akan pergi ke tempat nenek moyang mereka lah. Pergi ke Khaybar dan sebagainya. Masa kami duduk di Khaybar tu, pelancong-pelancong orang putih ambil gambar, concet, semua dijaga.
heritage, world heritage, dijaga, museum UNESCO dan sebagainya. Mai tang rumah Rasulullah, dia pun buat beliak. Rumah Rasulullah dia pun buat beliak tuan. Beliak. Tuan-tuan kalau tuan-tuan buat sa'i, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, sagi keluar tang Marwah tu ada beliak besar kan. Di situ tapak rumah Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dia pun buat beliak. Dia pun kata, "Dak tu rumah Abu Lahab, Abu Jahal, apa semua." Memang betul. Rasulullah dulu berjiran dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi kalau depa kata kami buat beliak sebab di situ rumah Abu Lahab, mestilah terkenal rumah Rasulullah sendiri. Rasulullah punya rumah akan terkenal sekali. Kan? Kalau kata nak bagi alasan buat beliak tu di rumah Abu Lahab, akan terkenal rumah Rasulullah sendiri sekali. Nah, kalau pergi ke depan sikit, di situlah rumah kelahiran Rasulullah yang masih lagi depa kekalkan Maulid Nabi yang depa jadikan sebagai library. Kalau dok tu pun depa nak ancok buang. Nah, sebab dulu perkampungan tu dekat belakang dekat kawasan Marwah tu semua perkampungan. Penuh dengan rumah-rumah sahabat. Habislah ni, rata apa benda pun tak ada sebiji library kat situ. Sebiji library itulah rumah kelahiran Rasulullah. Depa tak mau kata tu rumah kelahiran Rasulullah, depa jadikan tu sebagai maktabah. Depa kata ni library. Nah, punya tak mau habaq kata rumah kelahiran Rasulullah tu. Tapi depa nak bagi hancur buang, orang-orang akan marah. Orang-orang akan memberontak sampai tak ada langsung peninggalan Rasulullah ni yang ada muka-muka raja Saudi je semua. Kan? Pergi ke sana bukan belajar sirah Rasulullah, belajar sejarah raja-raja Saudi pula. Kan? Jadi kita pergi sana, kita tak tahu rumah Abu Bakar di mana, rumah Umar di mana, rumah Uthman di mana. Siapa yang dah pergi sampai berpuluh kali umrah pun dia tak tahu rumah Umar kat mana. Rumah Sayyidina Umar kat mana tak tahu. Rumah Abu Bakar kat mana tak tahu. Rumah Uthman kat mana tak tahu. Depa ni orang berjasa kepada agama ni. Orang yang mengislamkan ramai orang Islam yang lain yang mana asbab daripada depa ni agama sampai kepada kita, tapi rumah depa pun kita tak tahu tang mana. Tang mana jalan-jalan Madinah yang disebutkan dalam hadis tu. Jadi kita hanya nampak bangunan tinggi-tinggi saja. Hanya pergi sana semayang balik. Serupa macam masuk dalam masjid di rumah kita. Kita nakkan sejarah tu. Kita nakkan rasa feel. Kita nak rasa kita duk baca lama dah hadis-hadis Rasulullah dan sebagainya ni. Kita nak tengoklah sekurang-kurangnya kenalah ada reserve sikit. Nah, seperti mana depa boleh reserve tempat Yahudi tu, kan? Jadi itulah ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis Nabi.